Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kesempatan untuk bertemu lagi. Saya ingat sekarang ni masa-masa kita kena banyak muhasabah dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan pandemik virus ni makin apa? Bukan makin teruk, 10 kali lagi teruk daripada masa kita PKP itu. Satu hari 300 kes kan. Hari ni 3,000 lebih tak? Hari ni 3,000 lebih. Na'udzubillah min zalik. Jadi masa-masa macam ni masa yang paling sesuai kita banyak muhasabah, banyak ucapkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Quran pun Allah sebut Allah tidak timpakan bala pada satu kaum melainkan disebabkan ada benda yang dia tak suka. Okey, banyak kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disebabkan oleh perbuatan dosa mereka yang jahil di kalangan kita pun kena sekali. Jangan macam tu. Disebabkan memang sunnatullah macam tu lah. Kalau keburukan itu mengatasi kebaikan, maka Allah akan timpakan bala dia, dan bila bala dia datang dia tak kira siapa dah. Okey? Jadi banyak kita istighfar, banyak kita muhasabah. Baik, kemudian perkara kedua sebelum kita sambung ayat 54 surah Ali Imran kita ni. Tadi pagi tadi di Istimak Jumaat di Boho Temak tadi saya dah umum dah. Kemudian saya nak umum dekat sini sebab apa ni, sebenarnya minggu lepas dah saya ada perkara ni nak sampaikan, iaitu Dr. Abdullah Yassin, pengarang buku ni, dia telefon saya pada minggu lepas dan dia sebut bahawa alhamdulillah ada seorang hamba Allah ni telah infak kepada dia harga kitab-kitab dia. Okey, harga buku-buku dia. Jadi dia telefon kat saya, alhamdulillah dia beri keutamaan kepada tuan-tuan dulu. Siapa yang berminat, saya cadangkan sebab sekarang ni kita belajar juzuk 3. Okey, juzuk 3 nak habis dah, ada berapa muka je lagi. Yalah, berapa muka pun kali setengah tahun. Ada berapa muka je lagi untuk nak masuk juzuk 4. Jadi saya cadangkan untuk warga Sempering ni, siapa yang nak kita siapa yang nak, saya cadangkan ambil juzuk 3 dengan juzuk 4. Percuma. Memang hamba Allah minta tuan-tuan doakan dia, Allah limpahkan kerahmatan bagi dia. Dia infak, siapa yang nak, saya minta Maulana Syekh Fazil Hujjatul Islam Farid kita, saya dah sembang dengan dia tadi, bagi nama kat dia. Nanti dia akan bagi kat saya. Dia yang saya tak umum minggu lepas tu sebab tadi dekat istimak saja ada lebih kurang 80 orang bagi nama untuk juzuk 5. Jadi 80 tu nak hantar dengan courier service pun jadi mahal sungguh lah. Jadi saya minggu lepas saya duk cari macam mana cara hantar. Alhamdulillah abang ipar saya tolong. Dia ada akaun dengan company penghantaran dan sebagainya. Cuma saya nak minta daripada tuan-tuan kos penghantaran saja, itu saja. Okey, kos penghantaran satu buku dijangkakan akan jadi lebih kurang RM1 3 kupang saja. Kira tak ada lah. Okey, RM1 3 kupang, 2 RM2. RM2 lebih macam tu sajalah. Kos penghantaran saja. Siapa nak, dan saya sangat cadangkan ambil lah. Kalau sekali pun, minta maaf cakap lah, kalau sekali pun kita ni jenis malas baca, paling kurang kita letak dekat rumah, paling kurang barangkali anak-anak kita baca. Saya dulu pun mula pengajian agama ni pun saya baca buku-buku koleksi ayah saya pun. Okey, jadi untuk juzuk 3 dengan juzuk 4 beri nama pada Syekh Hujjatul Islam kita. Nanti insya-Allah Ahad ni boleh bagi kat Ana. InsyaAllah Ahad pagi subuh ni waktu kita talbis iblis tu dia akan bagi kat saya. Kemudian saya cuba usahakanlah untuk ni. Yang round pertama ni saya ingat kita ambil juzuk 3-4 tafsir dulu. Kemudian nanti ikut kalau siapa nak, ada buku dia ada lagi, tapi yang Dr. Abdullah ni dia terkenal dengan akidah dan juga tafsir lah. Okey, jadi kalau siapa nak buku-buku lain pun tak ada masalah, sebab dia pandang ni sebagai usaha dia nak menyambung dakwah dia dekat Perlis, itu saja. Okey, jadi itu pengumuman saya. Berbesar hatilah untuk mengumum macam tu, dan alhamdulillah, syukur pada Allah, memang orang pertama yang dia telefon untuk ni memang dibagi keutamaan kat tuan-tuan dan perempuan dulu. Jadi dekat kelas lain pun memang saya tak umum, sebab tafsir memang saya ajar di istimak dengan sini saja.
Jadi saya beri keutamaan kat tuan-tuan dululah. Okey, wallahu alam. Baik, kemudian insya-Allah kita sambung ayat seterusnya, ayat 54, iaitu kita dah habis pada minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana Hawariyun ataupun para pengikut Nabi Isa alaihissalam mereka panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka sebut, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan kami wattaba'na ar-rasul, dan kami telah mengikuti rasul. Faktubna ma'asyahidin, maka tuliskanlah kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi. Okey, sebab apa disebut macam ni? Disebabkan mereka faham kemuncak keimanan itu adalah dengan mengikuti rasul. Itu kemuncak keimanan. Seseorang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda dia beriman? Dia mengikuti rasul. Makin dia bersungguh nak mengikuti rasul, makin tinggi keimanan dia, tanda keimanan dia. Sebab tu kita tengok sahabat radhiyallahu anhum dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam semua perkara dia ikut. Dalam semua perkara, hatta benda-benda yang kalau bukan keagamaan pun, tapi nak menunjukkan kasihnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata dulu saya tak suka makan. Saya pernah cerita dia tak suka makan, Allahu akbar, benda nama tu. Benda nama menatah, labu. Dia kata saya tak suka makan labu. Suatu hari dia kata saya pergi ke majlis bersama majlis walimah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dekat majlis tu ada sup labu. Jadi Anas bin Malik kata saya makan sup tu, tapi saya tolak labu ke tepi, saya duduk hirup kuah saja. Kemudian Nabi SAW tengok Anas tak habis labu tu, dia kata kenapa tak habis kan? Nabi kata sedap labu. Nabi sebut macam tu kat dia, kenapa tak habis kan makan? Anas bin Malik kata mulai daripada hari tu makanan kesukaan aku adalah labu. Masya Allah. Punya sayang sebab Nabi SAW sebut macam tu. Ibnu Umar radhiyallahu an, dia selalu duduk di pokok dekat Masjid Nabawi tu. Selalu duduk itu. Orang tanya dia, kenapa duduk kat situ? Dia kata dulu aku pernah duduk bersama Nabi SAW dekat sini. Begitu juga dia musafir, naik unta dia, naik kuda dia berhenti dekat satu tempat. Tengah musafir jalan, dia berhenti. Dia berhenti kejap. Lepas tu dia jalan balik. Sahabat, anak murid dia tanya. Dia kata, tuan, kenapa tadi tuan berhenti dekat tempat tu? Berhenti, tak buat apa, bukannya berhenti pergi toilet ke berhenti makan. Berhenti duduk ke atas kenderaan macam tu je. Kemudian dia jalan balik. Lalu anak murid dia tanya, kenapa tuan berhenti tadi? Dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok Nabi berhenti kat situ. Aku tak tahu kenapa baginda berhenti. Memang baginda berhenti kejap kat situ. Kemudian baginda menyambung perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ni sahabat, dia punya kemuncak keimanan dia sehingga kan ke tahap benda-benda di luar daripada ibadah khusus pun kalau boleh mereka nak ikuti Nabi SAW. Kenapa sampai macam tu Ustaz? Bukan ke kita ni ikut bab solat dah lah, bergantung pada tahap keimanan lah. Kalau keimanan lepas nak ikut solat cara Nabi, hak lain tak mau ikut cara Nabi, maknanya cara tu lah keimanannya. Okey, jadi ni dalil seseorang itu bagi apa dia punya tanda kemuncak keimanan dia, banyak mana dia nak ikut Nabi SAW. Dan Hawariyun faham perkara ni. Suatu mereka berdoa pada Allah, ya Allah, kami telah beriman dengan apa yang kau telah turunkan melalui Isa AS, dan kami telah ikut Rasul sedaya upaya kami. Maknanya nak menunjukkan apa? Keimanan mereka mencapai tahap yang tinggi. Faktubna ma'asyahidin, maka ya Allah tuliskanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti orang yang akan menyaksikan amalan mereka adalah Nabi Isa AS. Sebab mereka umat Nabi Isa AS, maka dituliskan saksikan kami sekarang adalah orang-orang yang mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kemudian ayat seterusnya masuk berkenaan bagaimana mereka mengancam jahat pada Isa AS. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, dan Allah Subhanahu Wa Taala membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sebelum masuk berkenaan Nabi Isa itu sendiri, ada beberapa perkara yang kita boleh ulang kaji balik daripada ayat ni. Boleh kita bincang dan ulang kaji. Yang pertama, bahawasanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-makru. Al-makru ni apa dia? Al-makru ni balas. Okey, al-makru ni balas. Jadi dia termasuk dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala
yang mana sifat tu boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Sebab sifat Allah ni dia terbahagi kepada 3. Saya guna bahasa mudah lah. Yang pertama, sifat yang confirm baik. Senang cerita. Sifat yang confirm baik. Sebagai contoh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ataupun nak bagi mudah ingat, semua sampai 9 nama Allah tu semua mengandungi sifat-sifat yang baik. Sebab tu kita panggil Al-Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang baik. Kenapa ada husna, baik belakang tu? Sebab dalam 99 nama Allah tu tak ada satu pun pengertian dia yang boleh dipalingkan menjadi maksud tak elok. Tak ada, semua elok. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Al-Mutakabbir, yang apa? Yang membesarkan dirinya. Al-Jabbar, yang maha berkuasa. Semuanya sifat kebaikan. Okey. Yang kedua, setelah sifat confirm baik, yang kedua sifat apa? Sifat yang confirm tak baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni Allah nafikan. Sebagai contoh apa? Zalim. Boleh tak zalim diertikan dengan kebaikan? Tak boleh. Begitu juga dengan sifat sinah, iaitu mengantuk. Boleh tak mengantuk jadi satu sifat kebaikan bagi Allah? Tak, mustahil. Maka Allah nafikan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Begitu juga dengan al-maut, kematian. Kematian sifat yang confirm tak baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah menafikan sifat kematian bagi diri dia. Innallaha la yamut. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mati. Allah nafikan. Itu jenis sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yang kita tengok dalam ayat ni, sifat yang dia berbelah bagi, yang mana dia boleh jadi baik dan dia boleh jadi tak baik. Sebagai contoh, inilah al-makruh, membalas rancangan. Membalas rancangan ni sifat baik ke sifat tak baik, Ustaz? Dia boleh jadi dua-dua. Okey, kalau manusia dia boleh jadi dua-dua. Dia boleh jadi sifat yang tak baik. Sebab apa? Sebab balas dendam barangkali. Macam tu kan? Sifat yang tak baik. Dia juga boleh jadi sifat yang baik. Sebagai contohnya, kalau kita diserang, kemudian kita pertahankan diri, umpamanya. Okey, kalau kita dizalimi, kemudian kita dapatkan bantuan untuk nak balas kezaliman. Tu sifat baik ke sifat tak baik? Sifat baik. Okey, jadi untuk jenis sifat yang ketiga ni, barangkali ada kebaikan, barangkali boleh keburukan. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sifatkan diri dia dengan sifat jenis ketiga ni dalam Al-Quran, dia tidak akan sebut, melainkan dia sebut dulu kesalahan hamba dulu. Maksudnya dalam bahasa senangnya apa? Allah sebut mereka yang mula merancang jahat pada Allah, lalu mereka yang mula merancang jahat terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka hak yang mula dulu. Mereka yang mulakan langkah pertama untuk nak apa? Mereka yang mulakan langkah pertama untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa yang Allah buat adalah Allah membalas rancangan jahat mereka. Okey, maksudnya kalau sifat yang jenis macam ni bila Allah bawa dalam Quran, dia akan bawa dalam bentuk bukan Allah yang buat, bukan Allah yang mulakan perbuatan tu, tetapi Allah cuma membalas perbuatan jahat yang telah dimulakan oleh hamba. Dalam Quran, kalau dalam bab sifat ketiga ni, Allah sentiasa bawa bergandingan dengan apa jenayah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama dalam ni. Dia tak kata mula-mula ayat tu terus start wa makarullah wa makarallah. Dia tak start lalu Allah merancang jahat pada mereka. Dia tak tiba-tiba macam tu. Tetapi Allah mulakan ayat ni wa makaru, mereka merancang jahat. Wa makarallah, lalu Allah balas balik perancangan jahat mereka. Kalau mereka tak merancang jahat, ada tak Allah nak balas? Tak balas, sebab Allah cuma membalas perbuatan mereka. Okey, jadi di situ bila Allah bawa sifat yang jenis ketiga ni, iaitu sifat yang mungkin boleh jadi baik, mungkin boleh jadi tak baik, Allah akan bawa serentak dengan apa yang hamba dulu buat. Lepas tu dia nak terang pada kita, Allah cuma membalas saja, bukan Allah saja-saja balas, tak, bukan macam tu. Okey, baik, tu yang pertama. Yang kedua, juga boleh kita pelajari secara umumnya daripada zahirnya ayat ini, bahawasanya orang mukmin tak reti merancang jahat. Yang ni point saya dapat daripada Ustaz Syekh Abdul Qadir kita. Dia dapat daripada profesor ke dia? Ismail Lufi, Dr. Ismail Lufi. Profesor ke? Saya tak berapa pasti. Tapi Dr. Ismail Lufi ni lah, universiti apa?
Universiti Islam Patani kan. Dia rektor. Dia bawa, dia kata berdasarkan ayat ni, dia kata salah satu sifat orang mukmin dia tak reti rancang jahat, tuan-tuan. Dia tak reti. Dia tak reti nak kita buat gini untuk aniaya orang ni. Dia tak reti. Apa buktinya? Sebab dia sebut kat sini wa makaru. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh aduullah, musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merancang jahat. Dan Allah sebut kat sini wa makarallah, lalu Allah sendiri yang balas perancangan mereka. Dia tak sebut orang musyrik melakukan perancangan jahat lalu orang mukmin balas balik perancangan jahat mereka. Dia tak sebut macam tu. Dia kata orang musyrik buat macam tu, siapa yang balas? Allah Subhanahu wa taala balas. Sebab apa? Sebab sifat mukmin dia tak reti planning jahat nak buat kenayat kat orang. Dia tak reti buat benda macam tu. Ini pada saya satu point yang saya dengar, ui, hebat kata. Sebab kita pun baca ayat ni daripada umur berapa dah jumpa, tapi tak nampak macam hak dia nampak tu. Okey, mukmin ni betul lah sebagaimana kata Dr. Khalid Bersalamah. Dia kata mukmin ni jujur. Dia sebut dia jujur. Itu saya sebut. Selalu saya daripada masjid lama dulu saya kata saya suka di antara sifat yang saya kagum dengan Husain bin Ali bin Abi Talib. Apa? Jujur, dia tak kena batas. Dahsyat sungguh. Cucu Nabi SAW. Dipendekkan cerita, bila dia pergi kat Kufah, pada asalnya penduduk Kufah nak angkat dia jadi khalifah. Dipendekkan cerita. Cerita ni kalau nak cerita satu kuliah habis itu. Tapi nak cerita dia nak pergi ke Kufah, asalnya penduduk Kufah nak lantik dia jadi khalifah. Lalu bila sampai kat sana, penduduk Kufah dah belot. Kemudian wakil gubernur Kufah ketika tu iaitu Omar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak pada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia tak ada kena-kena, ayah dia dah lama meninggal dah pun. Omar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dia jumpa dengan Husain dekat Karbala. Dia jumpa kat Husain, dia sebagai wakil Ubaidullah bin Ziyad ketika tu, gubernur Kufah masa tu. Bayangkan dengan tentera, maksudnya penduduk Kufah sebegitu ramai, dengan tentera Muawiyah pun dah sampai daripada nak pergi Konstantinopel. Ubaidullah bin Ziyad panggil, kata mai tolong aku Ustaz. Berapa ribu tentera Muawiyah masa tu, dengan tentera ramai, dengan penduduk Kufah dah belot dan sebagainya. Omar tanyakan pada Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia tanya, sebenarnya tuan datang sini kenapa? Tanya macam tu. Saya cakap kalau saya dah tengok tentera melawat macam tu, tengok belaka dah pakai pedang, saya kata apa? Oh tak ada, saja je nak pergi jalan main kali sebut lagu tu kan. Sekarang ni tak apalah, saya tengok macam keadaan tegang, saya balik semula. Kat sini kena PKP ke pun saya balik main kali macam tu lah. Husain, tuan-tuan, bila Omar tanya dia depan-depan tentera apa semua tu, dia kata apa? Pada asalnya saya datang ni sebab penduduk Kufah nak angkat saya jadi khalifah. Tapi sekarang ni saya nampak mereka dah ubah fikiran, mereka dah tukar fikiran, mereka macam dah tak setuju dah keadaan tu. Saya pun rasa macam tak ada tujuan saya duduk kat sini. Boleh tak saya nak balik ke Mekah? La ilaha illallah, jujur sungguh kata. Bila saya baca riwayat ni, kata ini cucu Nabi SAW. Dia punya, kalau bahasa kita ni bendui baju juga. Dia punya lurus tu. Beribu tentera pegang pedang perisai, dia boleh cakap pada asalnya memang saya datang sini, mereka kata nak jadi khalifah. Tapi dah nampak gaya semua orang belok gini, tak apalah, saya nak patah balik ke Mekah lah. Bila saya dengar kisah tu, saya dengar ayat ni yang Dr. Ismail Lufi sebut tadi tu, betul lah dia cakap tu. Mukmin tak reti nak helah-helah, nak rancang jahat, nak buat kenayat, nak setting ni setting tu. Yang tu kerja orang musyrik, bukan kerja orang mukmin. Orang mukmin hati dulu. Orang tanya dia sebut macam tu, jujur. Nabi SAW pun Muhammad Al-Amin, jujur. Bukan Muhammad Al-Makir, Muhammad perancang jahat. Tak, Muhammad Al-Amin, jujur. Lurus orang macam. Okey, masya-Allah. Itu saya ingat satu sifat yang memang kita ni kalau ikhlas, jujur betul, insya-Allah kalau ada orang merancang jahat pun, wa makaru wa makarallah, Allah Subhanahu wa taala yang balas. Kita orang mukmin jangan risau, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, itu secara itu secara umumlah ayat tu. Dari sudut khususnya ayat ni dia kata apa? Pengarang kata, orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israel membuat rancangan jahat terhadap Isa bin Maryam, iaitu mereka ingin mencolek dan membunuhnya. Okey, saya ingat saya sebut minggu lepas bahawasanya Baitul Maqdis ketika pada zaman ni, Baitul Maqdis dikuasai oleh siapa? Konstantinopel. Okey, jadi apa yang Bani Israel ataupun orang Yahudi buat? Mereka pengaruhi fikiran Raja Konstantinopel, pemerintah Konstantinopel yang ada kat situ.
Okey, yang ni sama juga. Saya minggu lepas pun saya ingat saya ada sebut. Dia bila seorang tu keluar, seorang tokoh tu muncul, kalau dia cuma berminat kepada agama saja, selalunya pemerintah zaman tu dia tak akan kacau sangat. Ya, kalau dia berminat pada agama saja tak ada masalah. Bahkan pada awal dakwah Nabi SAW pun, ketika dakwah sembunyi-sembunyi itu, bukannya orang musyrik Quraisy tak tahu berkenaan dakwah Nabi, mereka tahu. Tapi kata Safiur Rahman Mubarakfuri, dia kata kenapa mereka tak kacau Nabi SAW? Sebab mereka nampak ketika tu Muhammad ni dia berminat pada syair dengan agama. Maksudnya dia seorang pendeta, dia seorang ahli fikir. Jadi kalau sekadar dia minat pada agama benda itu, tak apalah, kita tak payah apa? Kita tak payah kacau lah. Sehinggalah dia bawakan kenyataan bahawa tujuan dia diutuskan adalah untuk menghapuskan Tuhan-Tuhan ni dan kemudian menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu baru orang-orang Quraisy rasa macam kedudukan kita terancam, dia ni nak naik jadi pemimpin ni. Macam tu. Sama juga dengan Bani Israel dan juga Isa alaihi salam. Kalau pada asalnya orang-orang pemimpin ataupun pentadbiran Konstantinopel ni tengok Nabi Isa ni berminat dengan agama saja, dia tak jadi masalah. Tak apa, biarlah lantak dia dah nak sebut. Lagipun Nabi Isa pun memang dah sebut dah, aku cuma diutuskan untuk Bani Israel saja. Tak ada masalah, tak kacau kita dah. Tapi apa yang Bani Israel buat, mereka ni cerdik, licik. Sebab tu Allah kata wa makaru, mereka merancang jahat, mereka licik. Mereka pergi dekat pentadbiran Konstantinopel ni, mereka kata apa? Mereka kata dia ni, Isa ni, pada hakikatnya dia nak jadi ketua kat sini. Dia cakap begitu. Pada hakikatnya dia nak ambil alih pentadbiran Konstantinopel, dia yang nak jadi raja dekat Baitul Maqdis. Mereka tahu Konstantinopel cukup tak boleh dengar benda macam ni. Sebab apa? Sebab macam nak ambil alih jajahan takluk dia kan. Daripada situ mereka merancang tu, sini dia kata menyesatkan masyarakat serta menghasut rakyat agar jangan setia dan patuh kepada raja. Dia sentuh bab kekuasaan, dia sentuh bab pentadbiran. Dekat situ Konstantinopel tak boleh dengar. Okey. Dia juga telah memutuskan hubungan antara ayah dengan anaknya dan sebagainya. Lalu raja sangat murka mendengar berita tersebut dan memerintahkan orang tertentu untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihi salam. Okey, ini pun sebenarnya sejujurnya setakat yang kita sebut malam ni pun banyak Israeliat jugalah. Kisah yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi memang kisah-kisah Rasul terutamanya dalam bab Nabi Isa AS ni, kalau selagi mana tak datang daripada Al-Quran atau hadis yang sahih, kita pun memang tak banyak sumber sangat. Itu hakikatnya. Kita memang tak banyak sumber sangat. Jadi Nabi pun sebut wahadithu an Bani Israel, dan riwayatkanlah berkenaan daripada Bani Israel. Tak apalah, kita kongsi, tapi kita kata ini Israeliat. Mungkin betul, mungkin tidak, wallahu alam. Baik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkehendaki demikian, dan seterusnya menggagalkan rancangan jahat mereka dengan mengangkat Isa AS naik ke langit. Ini sahih lah. Dia mengangkat sebab disebut dalam Quran. Dia angkat naik ke langit, dia hidup lagi sekarang, dan dia akan turun nanti sebelum daripada hari kiamat. Malahan ketua pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Isa AS dan membunuhnya telah diubah oleh Allah Azza wa Jal wajahnya menyerupai Nabi Isa AS, sehingga akhirnya dialah yang disalib. Wallahu alam. Yang ni sebagaimana ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang sebut sedemikian, iaitu saya ingat riwayat Ibnu Abbas tu kata Nabi Isa tunjuk pada ketua pasukan tu. Ada riwayat lain kata salah seorang daripada pengikut dia, tapi ada riwayat lain sebut kata dia telunjuk dia pada ketua pasukan tu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, wajah kawan tu berubah jadi wajah Nabi Isa AS. Itu riwayat Ibnu Abbas. Riwayat ni sahih ke tak Ustaz? Wallahu alam. Jujurnya saya pun tak sempat nak tengok sahih ke tidak. Tapi sedemikianlah riwayatnya. Okey. Tetapi kenapa saya bawa macam tu? Tetapi saya ingat Allahyarham Syekh Ahmad Didat dia ada pandangan lain. Yang mana saya rasa pandangan ni pun agak menarik jugalah. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut walakin syubbiha lahum. Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka tidak mensalib Isa, mereka juga tidak membunuh Isa. Kemudian Allah sebut dalam Quran walakin syubbiha lahum. Apa maksud walakin syubbiha lahum? Pernah dengar tak perkataan tashbih? Tashbih ni dia menyamakan. Benda tu tak jadi tapi dia menyamakan. Benda tu tak sama tapi dia menyamakan. Jadi kata Syekh Ahmad Didat, dia kata pandangan dia lah, bila Allah sebut walakin syubbiha lahum,
Maksudnya peristiwa tu yang mereka salib Nabi Isa, yang mereka bunuh tu, benda tu tak jadi, tetapi Allah menampakkan mereka macam benda tu jadi. Itu pandangan Syekh Ahmad Didat. Jadi ada tak sesiapa yang disalib, dia kata kalau tengok pada ayat tu, dia kata tak ada siapa kena salib, dia kata wallahu a'lam. Tetapi Allah menampakkan seolah-olah mereka menyalib Nabi Isa AS. Benda ni boleh jadi tak? Allah mujizat Nabi banyak kali jadi lagu tu kan? Banyak kali jadi lagu tu. Benda-benda pelik macam ni para rasul ni tak heran lah kata kan. Wallahu a'lam. Di antara dua-dua pendapat tu, saya sendiri tak sempat nak kaji habis lagi, disebabkan yang pandangan Ibnu Abbas tu macam saya sebut ni, saya tak sempat nak tengok sahih ke tidak riwayat tu. Sebab nak tengok kesahihan riwayat ni bukan senang tuan-tuan, letih ya nak cari dia punya sumber dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi itulah dua pandangan yang berbeza. Wallahu a'lam. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik tafsir dia. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Yang bermaksud, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir, inni mutawaffika, aku akan mewafatkan kau. Apa maksud aku akan mewafatkan kau? Nanti tengok dia punya tafsir dia. Aku akan mematikan engkau. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu daripada orang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu mengatasi orang kafir sehinggalah hari kiamat. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, iaitu ayat sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu ke sisiku. Para mufassirin berbeza pandangan berkenaan apa yang Allah sebut sebagai aku mewafatkan kamu. Mereka beza pandangan. Okay, ada beberapa pandangan. Dia kata yang pertama, ayat di atas dengan makna terbalik, iaitu sesungguhnya aku mengangkatmu ke sisiku dan membersihkan kamu dari orang kafir dan kemudian mematikan kamu setelah kamu diturunkan daripada langit. Wallahu a'lam. Okey, maknanya Allah kata apa? Dalam ayat ni dia kata, Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu ke sisiku. Mufassirin berkata, yang pandangan pertama berkata, maksud Allah tu sekarang ni aku akan angkat kamu ke sisi aku, tapi nanti aku akan turunkan kamu semula dan ketika tu baru kamu akan wafat. Ada mereka sebut macam tu. Okey, kenapa mereka sebut macam tu? Yang pertama, disebabkan Quran ni biasalah kadang-kadang susunan dia memang apa? Memang terbalik-terbalik, memang macam tu. Memang sifat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian bahasa yang Allah nak tunjukkan, memang kadang-kadang dia apa? Dia terbalik-terbalik kan. Kita kena baca seluruh dulu, kena tengok pada penafsiran dulu. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, lebih kurang macam ni lah juga, kisah lah juga. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Apa Allah Subhanahu wa taala kata bila dia, saya tak berapa cenderung Israiliyat. Kalau ikut Israiliyat, wanita isteri pemerintah yang goda dia tu nama apa? Nama Zulaikha, tapi nama tu nama Israiliyat. Saya siapa ikut kuliah saya tak cenderung. Saya tak cenderung pada tu. Tadi pun duk dengar lagu pasal wahai Zulaikha cintamu, kata hang ni confirm betul nama kawan ni. Nama kawan ni Zulaikha. Tapi tak apalah cerita tu. Pemerintah tu, isteri pemerintah tu cuba goda dia. Kemudian dia tak mau kan. Dia kata innahu rabbi ahsana maswai. Dia kata sesungguhnya Tuhanku telah memperelokkan diriku. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya dia tidak akan berikan kejayaan pada orang yang zalim. Jadi aku tak mau khianat Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau. Lalu apa Allah Subhanahu wa taala kata? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'ahu burhana rabbih. Allah Subhanahu wa taala kata, ya, isteri pemerintah itu dia tertarik, dia berminat pada Yusuf alaihissalam. Okey, yang tu kita tak heran lah. Kemudian Allah kata wahamma biha, dan Yusuf pun pada hakikatnya tertarik pada dia. Takkan Nabi Yusuf suka kot gitu kan? Wahamma biha, dan dia pun tertarik padanya. Rupanya hujung tu baru Allah sebut laula ar-ra'ahu burhana rabbih, kalaulah Allah tidak menunjukkan hidayah kepadanya. Maksudnya sebenarnya Allah nak kata apa? Penafsiran dia lah. Allah nak kata isteri pemerintah itu tertarik pada Yusuf, dan Yusuf alaihissalam kalaulah bukan kerana dia dapat hidayah daripada kami, dia pun akan tertarik juga pada wanita tu. Itu maksudnya.
Maknanya dia tertarik ke tak tertarik? Dia tak tertarik. Tapi susunan Al-Quran memang dia bawa terkemudian penyataan tu. Sebab apa? Itulah dia tabiat Al-Quran. Kadang-kadang cerita depan tu dia terbalikkan, cerita belakang tu dia kedepankan. Banyaklah dalam ayat hukum pun banyak juga macam tu kan. Sebagai contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan miras, pewarisan harta, pusaka kan. Allah kata pewarisan pusaka ini dibahagikan setelah ditolak wasiat dan kemudiannya hutang. Setelah ditolak wasiat kemudiannya hutang. Okey, saya tanya, bila seorang tu meninggal dunia, yang kita tolak hutang dulu ke wasiat? Ayat ni sebut tolak wasiat dulu baru tolak hutang. Tapi dari sudut praktiknya, bila seorang tu meninggal dunia, kita tolak hutang dulu ke ataupun kita tolak wasiat dulu? Mana kita tolak dulu? Hutang dulu. Walaupun Quran sebut hutang kemudian. Siapa yang menafsirkan kepada kita hutang tu kena bayar dulu? Nabi SAW. Jadi kenapa Ustaz Allah letak hutang kat belakang lepas daripada wasiat, sedangkan hutang tolak dulu sebelum wasiat? Itulah dia tabiat Al-Quran. Okey, kadang-kadang cerita depan dibawa belakang, cerita belakang dibawa depan. Sama juga dengan ayat ni. Bukannya Allah kata Nabi Isa, aku akan matikan kamu sekarang, patut angkat padaku. Bukan Allah sebut macam tu. Tapi Allah sebut, maksud Allah tu sekarang ni kamu naik kat aku, kemudian akhirat nanti kamu turun balik, dan waktu tu baru kamu akan wafat. Okey? Inilah benda-benda ni saya suka. Sebab apa? Sebab kalau benda ni menunjukkan pada kita, kalau bukanlah kerana ulama tafsir, tuan-tuan, kalau bukanlah kerana sahabat, kalau bukanlah kerana riwayat-riwayat hadis yang sahih macam dalam bab ni, siapa yang sebut sebenarnya Allah maksudkan terbalik tu? Daripada Al-Hasan Al-Basri. Hadis sahih daripada Hasan Al-Basri. Kalaulah bukan kerana ulama salafus salih, sahabat, tabi'in dan juga para mufassirin, saya ingat kita tak akan faham Quran nak apa sebenarnya. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, satu. Dan yang kedua, dari sudut mesej tersembunyinya kat sini, jangan nak memandai-mandai tafsir sendiri. Minta buku tafsir ni dapat free, tulis nama. jangan Ustaz, ada orang pernah email saya, dia anti hadis. Dia kata dia jadi anti hadis sebab dia baca Quran. Kata biar betul jadi anti hadis sebab baca Quran. Jadi bila bercakap dengan dia tu, apa dia punya perangai dia rasa bila dia baca Quran dia boleh faham sendiri. Itu penyakit besar tu. Okey, sedangkan ayat-ayat Quran tu ada penafsiran dia yang memang kita kena rujuk pada ulama. Okey, dia timbul pula soalan, Ustaz, boleh tak kita ni sekarang pada hari ni menafsirkan Al-Quran? Jawabnya boleh kalau ilmu kita sampai. Okey, jawabnya boleh kalau ilmu kita sampai. Apa yang dimaksudkan ilmu sampai tu, Ustaz? At-Tabari rahimahullah, dia pernah sebut dalam satu perkataan dia yang sangat terkenal. Dia kata untuk orang yang nak bermula untuk menafsirkan Quran, dia kena benar-benar menguasai, bukannya belajar intro, benar-benar menguasai, kata At-Tabari, 13 ilmu alat. Dia kata 13 ilmu alat. Banyaklah dia letakkan dia punya sinarai itu. Di antaranya apa? Ilmu ulum Al-Quran, ilmu usul tafsir, ilmu ulum hadis kena tahu juga, ilmu berkenaan dengan rijal hadis kena tahu juga, ilmu berkenaan bahasa Arab, berkenaan nahwunya, berkenaan sarafnya, ilmu berkenaan sejarah, ilmu berkenaan dengan sirah, ilmu berkenaan dengan segala benda tu lah. Ada dia, saya ingat dalam buku Mabahis fi Ulumil Quran oleh Mahmud Tahan, Mana'ul Qattan, buku tu ada dia senaraikan 13 ilmu alat yang At-Tabari sebut tu. Kalau tuan-tuan satu hari nanti, Ustaz, saya dah kuasai 13 ilmu ni, tanya memang kuasai betul, maka silakanlah. Barangkali waktu tu dah sampai lah. Tapi saya sendiri saya rasa sampai mati pun tak dapat 13 ilmu, satu ilmu pun tak kuasai. Kata ini ulama. Okey, baik. Kemudian dia kata keterangan ini, iaitu maksudnya bila Allah sebut ni, Allah nak maksudkan terbalik maksud dia. Keterangan ini berdasarkan hadis sahih daripada Al-Hasan, bahawa Nabi SAW menyebutkan pada orang Yahudi, sesungguhnya Isa AS belum mati dan dia akan kembali kepada kamu sebelum kiamat. Okay, Nabi sebut Isa AS masih belum mati dan dia akan turun pada kamu sebelum kiamat. Maka ulama kata ayat yang Allah maksud tu bukan Allah kata mati, bukan Allah kata mati masa dia naik tu, tapi dia mati nanti sebelum daripada hari kiamat.
Mati dalam ayat ini dengan makna mati biasa, sedangkan yang diangkat ke sisi Allah adalah dengan makna mengangkat roh Isa dan kedudukannya di mata manusia, bukan dengan makna tempatnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Idris alaihissalam, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Baik, yang ni satu pandangan, iaitu dia kata angkat tu, dia kata bukannya angkat naik tapi angkat martabat dia. Wallahu alam. Habis tu Nabi Isa pergi ke mana Ustaz? Wallahu alam, Nabi Isa tak ditemui. Ini pandangan kedua. Okey, ini pandangan kedua. Okey, tapi saya ingat yang masyhur di kalangan umat Islam, dia diangkat ke langit lah. Saya pun lebih kepada dia diangkat ke langit. Sebab apa? Sebab sokongannya adalah hadis ketika Nabi Mi'raj naik ke langit. Waktu di langit kedua Nabi jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Maknanya betul lah diangkat ke? Diangkat ke langit. Bukan maksudnya dia hilang, dia menyeruk kat gua kelam ke apa. Tak lah macam tu. Maknanya dia gua kelam jumpa Nabi Isa. Maknanya memang dia diangkat ke langit sebab Nabi jumpa dia dekat sana kan. Apa Nabi SAW sebut berkaitan Nabi Isa AS? Nabi kata dia pemuda berkulit sawo matang. Dia bukan orang Caucasian tau. Caucasian orang apa? Orang putih kan. So, selalu kalau kita tengok cerita orang putih tu kan, Nabi Isa kan kulit putih kan, mata biru, janggut handsome dengan rambut belah dua panjang macam ni. Nabi SAW sebut Nabi Isa AS ni dia berkulit sawo matang. Sawo matang macam kita kulit coklat. Maknanya dia bukan orang berkulit berkulit putih. Tapi lukisan Nabi Isa ni dia bergantung pada kaum juga. Kalau kita pergi dekat gereja orang Kristian India, Nabi Isa kulit apa? Kulit gelap. Kalau kita pergi dekat gereja yang orang kulit hitam, Nabi Isa kulit apa? Kulit hitam, tuan-tuan. Saya pernah tengok Nabi Isa AS dilukis oleh gereja di Korea. Boleh bayang muka Nabi Isa macam muka K-pop tu. Memang macam tu lah. Dia, bangsa yang lukis tu, dia akan lukis Nabi Isa tu muka macam dia. Ada dekat dengan dia. Okay? Pada hakikatnya adalah Nabi Isa AS, kata Nabi SAW, dia berkulit sawo matang. Malahan sebagai riwayat maksudkan, mereka kata maksud Nabi tu dia berkulit gelap. Yang tu pun tidak Yang tu pun tidak mustahil juga. Okey, wallahu alam. Okey. Baik, kemudian dia kata ada pun pandangan yang berikutnya. Dia kata mati dalam ayat ini dengan makna tidur. Maknanya ada tiga pandangan. Yang pertama, dia kata mati dengan mati betul lah, tapi bukan sekarang, nanti sebelum kiamat nanti. Yang kedua kata mati itu adalah mati biasa, sedangkan yang Allah angkat itu adalah roh Nabi Isa dan kedudukannya di mata manusia. Saya ingat ni pandangan yang paling jauh kot. Ada pun yang ketiga, dia kata mati ini dengan makna tertidur. Maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam, Allah mengangkatnya dalam keadaan dia tertidur. Apa hujahnya? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-An'am, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah yang telah yatawaffakum, mewafatkan kamu. Maksud Allah wafat mati ke? Tak, maksud Allah tidur. Jadi dia kata kalau kita ambil pengertian wafat di situ dengan tidur, maknanya Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan tertidur. Wallahu a'lam. Ini pandangan yang ketiga. Tetapi Al-Qurtubi sebut, okey, Al-Qurtubi ni dia ada dua Al-Qurtubi, tuan-tuan. Okey, dia ada dua Al-Qurtubi. Yang satunya kita ada Abul Abbas Al-Qurtubi. Okey, so kenapa saya sebut? Sebab saya ingat kebelakangan sebulan dua ni banyak ada saya baca tulisan daripada belah-belah sufi, belah-belah tasawuf, mereka banyak ambil perkataan Al-Qurtubi. Sebagai contohnya, Al-Qurtubi kata capal Nabi tu, lambang tu memang boleh tabarruk. Ataupun mereka kata Al-Qurtubi kata memang dia pernah nampak Nabi dalam keadaan dia jaga. Okey, ataupun ada juga Al-Qurtubi sebut berkenaan dengan Nur Muhammad, bahawasanya dunia diciptakan dengan Nur Muhammad. Jadi bila tengok pelik sangat tu, saya macam biar betul Qurtubi sebut macam ni. Rupanya ada dua Al-Qurtubi. Ada dua Al-Qurtubi. Yang pertama kita ada Muhammad bin Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama kita ada Muhammad bin Ahmad Abul Abbas Al-Qurtubi. Muhammad bin Ahmad Abul Abbas Al-Qurtubi As-Sufi. Yang ni sufi. Yang sebut Nur Muhammadiyah tu, Nur Muhammad, yang sebut Nur Muhammad, yang sebut capal tu, yang sebut dia nampak Nabi masa dia jaga tu, yang ni Muhammad bin Ahmad Abul Abbas Al-Qurtubi As-Sufi. Okey,
yang Qurtubi yang selalu Dr. Abdullah bawa ni bukan Qurtubi tu. Yang ni siapa? Yang ni Umar bin Muhammad Abu Abdillah Al-Qurtubi. Okey, nama dia Umar bin Muhammad Abu Abdillah Al-Qurtubi. Yang ni Al-Qurtubi dalam bidang tafsir. Okey, Qurtubi ni tak sebut bab capal, tak sebut bab ni, tak sebut bab apa? Bab tabaruk dengan logo, tak sebut berkenaan bab Nur Muhammad, tak sebut berkenaan benda-benda tu, tak sebut lah. Okey, malahan Al-Qurtubi ni saya rasa dia antara orang yang terkenal dengan ketegasan dalam dia punya tafsir dia. Okey, jadi bila orang tulis Qurtubi sebut macam ni, Qurtubi sebut macam tu, tanya balik Qurtubi mana ni? Sebab Qurtubi ada dua yang terkenal. Yang pertama Abul Abbas Al-Qurtubi As-Sufi. Yang kedua Abu Abdillah Al-Qurtubi sahib kitab tafsir ni. Okey, pengarang kitab tafsir. Yang kita ambil ni siapa? Abu Abdillah Al-Qurtubi tafsir. Baik. Menurut Al-Qurtubi, yang benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Isa ke langit bukan dalam keadaan mati ataupun tidur. Ini pandangan terpilih. Okey, iaitu Allah angkat Nabi Isa ke langit, betul. Dia diangkat ke langit dan dia tidak diangkat dalam keadaan mati ataupun tidur. Dan inilah pilihan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berdasarkan riwayat yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, jadi kita kata itulah pandangan paling kuat. Sebab apa? Sebab riwayat daripada Ibnu Abbas itu darjatnya sahih, iaitu Nabi Isa yang pertama benar diangkat ke langit, yang kedua dia tidak diangkat dalam keadaan tidur, dan yang ketiga dia juga masih belum mati, dia akan turun sebelum daripada hari kiamat nanti. Okey. Kemudian ini terakhir insya-Allah. Dah masuk belum? Tu 10 minit ke? Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ketinggian Isa dari sudut yang lain pula, bahawa dia akan menjadikan orang yang beriman bahawa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya serta membenarkan ucapannya dan mengikuti ajarannya, maka kedudukan mereka akan ditinggikan oleh Allah mengatasi orang kafir sehingga kepada hari kiamat. Iaitu kata Allah, kemudian hanya kepada akulah kamu kembali, lalu aku memutuskan antara kamu tentang hal yang selalu kamu berselisih tentangnya. Maksudnya apa? Duk selisih Isa ni nabi ke tidak, rasul ke tidak, yang dibawa Injil tu betul ke tidak, kalamullah ke tidak. Allah kata ke akhirat nanti aku bagi keputusan. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja insya-Allah yang sempat kita kongsikan. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, hari Ahad ni pengajian Talbisul Iblis kita akan berjalan seperti biasalah insya-Allah, wallahu alam. Baik, saya ingat sampai situ. Jazakumullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.